Assalamualaikum dan salam frakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 18 September 2021 bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita utama, Ketua Menteri memberitahu projek menaik taraf saluran air dan paip dengan kos 15 juta ringgit akan menyelesaikan masalah air di Kabong. Katanya saluran air juga akan dihubungkan ke Ulu Roban dan akan memberi manfaat kepada 5 buah rumah panjang. Kita menaik taraf saluran air. Sekarang ini Kabong sudah mempunyai saluran air yang katakan sudah meningkat, tidak ada masalah lagi. Dan saluran pipe ini akan kita sambung hingga ke Ulu Roban yang akan meliputi rumah panjang di Ulu Roban. Ini makan belanja 15 juta. Saya telah memberikan peruntukan untuk meneruskan usaha sekarang ini, iaitu mengekalkan air ke kampung terus kepada Ulu Roban. Menurut Ketua Menteri lagi, pembinaan pejabat daerah baru Kabong akan memudahkan orang ramai menjalankan urusan sejajar dengan status Kabong sebagai daerah penuh nanti. Perkara pertama, kita akan membangunkan pejabat daerah yang baru. Yang ini akan menelan belanja kira-kira 7 juta dan akan dilengkapkan dengan perkara-perkara yang dikendaki dalam pejabat ini untuk memberikan khidmat yang lebih efektif kepada rakyat. Dan adanya pejabat baru, ia akan lebih sesuai untuk masyarakat Kabong bertemu dengan kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan. Di samping itu, kemudahan ini sudah tentu dapat memberi khidmat yang lebih berkesan. Tambah beliau lagi, Pekan Baru Kabong yang dibangunkan di tanah seluas 27 ekar juga akan dilengkapi dengan kawasan perumahan baru dan pusat perniagaan kecil-kecilan. Laporan berikutnya mengenai isu kelewatan pembinaan Masjid Kampung Punang ekoran penularan wabak COVID-19. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah meminta kontraktor menyiapkan masjid ini pada tarikh baru iaitu November 2022. Kita telah pun minta mereka supaya dapat menjedakan semula dari segi gerak kerja mereka, supaya kita dapat menyiapkan projek ini seperti yang ditetapkan, iaitu pada bulan November 2022. Dan saya juga telah pun meminta supaya mereka menambah lagi untuk kegunaan letak kereta. Dan ini akan menjadi satu mercu tanda jika ianya siap nanti, bukan saja di Punang ini, tetapi untuk kita di Lawas ini. Ditemui media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek Masjid Kampung Punang, Punang Nature Walk dan projek Anjung Usahawan Kampung Punang Lawas pada Jumaat, beliau berkata Masjid Kampung Punang berkonsepkan masjid terapung kerana sesuai dengan keadaan sekeliling yang berdekatan dengan laut. Menurut Dato' Amar Awang Tengah lagi, tempat riadah turut dibina di Kampung Punang. Seperti yang kita lihat tadi, the Punang Nature Walk itu. Dan ini akan diintegrate dengan masjid ini, dan ianya adalah merupakan satu tempat untuk riadah, ya, untuk kita jogging, untuk kita jalan-jalan, untuk mereka nak bercamping camping ini. Dan ini ada sesuai, ya, dengan keadaan, ada bukit, ada laut, ada pantai yang indah, ya.
Tambah beliau, projek pembinaan Punang Waterfront fasa pertama juga selesai dan memasuki fasa kedua yang akan dilaksanakan bersama dengan Masjid Kampung Punang ini. Ia termasuk pembinaan anjung usahawan yang berdekatan dengan Kampung Punang bagi membolehkan masyarakat meningkatkan perusahaan dan ekonomi termasuk pemprosesan ikan tahai. Dato' Amar Awang Tengah kemudiannya menyerahkan geran projek transformasi luar bandar RTP dan projek kecil luar bandar MRP kawasan Punang di Balai Serbaguna Kampung Punang. Antara projek RTP yang akan dilaksanakan ialah seperti berikut. Manakala penyerahan geran MRP bagi pelaksanaan pelbagai aktiviti seperti tertera. Turut diserahkan peralatan bagi program Agriculture Facilitation Fund AFF kepada Fatimah Pandin dari Kampung Batong, Rohani Tuah Kampung Belangsat, Azmah Elias Armah Kadir Kampung Sungai Kudong dan Nimah Pini dari Kampung Bukit Naga. Terdahulu, Dato' Amar Awang meluangkan masa menzarahi keluarga Jali Sabli dan Lizam Jimat di Kampung Sualai Jalan Punang bagi melihat sendiri keadaan rumah mereka yang musnah akibat dihempap pokok baru-baru ini. Selanjutnya, saranan agar pengurusan Petronas Carigali Sendirian Berhad dapat bekerjasama dengan agensi berkaitan untuk membersihkan Sungai Lutong yang seringkali dilanda air pasang besar setiap kali hujan lebat. Saranan itu disuarakan Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Dato' Lee Kim Shin memandangkan sebahagian Sungai Lutong terletak di kawasan larangan Petronas. Dato' Lee berkata pembersihan sungai itu perlu dilaksanakan dengan segera memandangkan musim monsun akan tiba tidak lama lagi. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat Sarawak Asset on Siltation Issue of Lutong River di Terminal Minyak Mentah Miri, MCOT Miri pada Jumaat. Terdahulu, beberapa agensi berkaitan telah membentangkan cadangan penyelesaian jangka masa panjang dan jangka masa pendek bagi melindungi dan mengurangkan risiko kejadian banjir berulang. Masih dengan laporan di Miri, ikon Sayangi Miri yang telah siap dibina di pekarangan bangunan lama pejabat residen Miri bakal menjadi satu lagi tarikan menarik khususnya kepada yang gemarkan aktiviti fotografi di Miri. Projek yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Sarawak Utara NSJA itu telah dirasmikan oleh Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu baru-baru ini. Datuk Sebastian ketika ditemui media berkata dengan kewujudan ikon ini, ia akan menjadi tarikan warga tempatan dan pelancong luar serta membantu dalam mempromosikan industri pelancongan. The idea of this is to beautify number one the place. Yeah, Miri, as you see the lightings here, and it is also in the middle of the city. Yeah, and by looking at this, when people come over, they would like to take a photograph, something to remember. Not only for people who come in as visitors, but also for local people. When they move around here, they would like to come and see, I have been here, take a photograph and put into their Facebook or Instagram or whatever to their friends all over the world. Beliau yang juga adun piasau menambah kementeriannya telah menyediakan sebanyak 190 program dan perancangan dalam tahun ini dan berharap pada tahun hadapan ia dapat dilaksanakan. Beralih dengan laporan di Sarike, sambutan Hari Malaysia sempena program Merdeka at Komuniti Daerah Sarike, anjuran Pejabat Penerangan Daerah Sarike disambut ringkas namun meriah di Dewan Serbaguna Kampung Selalang pada Khamis. Program tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh. Pelbagai aktiviti telah diatur sepanjang program dijalankan seperti taklimat kemerdekaan dari Jabatan Penerangan, taklimat keselamatan serta demonstrasi cara mengawal dan memadam kebakaran dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarike. Dalam pada itu, program itu turut dimeriahkan oleh konvoi bermotosikal dengan seramai 15 penunggang yang mengibarkan jalur gemilang. Semasa berucap, Datuk Len menekankan mengenai 3 tarikh penting iaitu 22 Julai, 31 Ogos dan 16 September sebagai sejarah penting yang perlu difahami dan dihayati oleh semua rakyat. Sehubungan itu, beliau menyeru rakyat agar terus mengekalkan keamanan dan keharmonian demi generasi masa depan. Manakala di Bintulu,
Tema Malaysia Prihatin dan Malaysia Menang Bersama amat signifikan dalam menggambarkan keprihatinan petugas Barisan Hadapan mengawal penularan wabak COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, Jack Aman Luat berkata, petugas Barisan Hadapan bukan sahaja mereka yang bekerja di unit beruniform malah yang terlibat secara langsung dalam tugasan mencabar ini. Berucap dalam sambutan Hari Malaysia 2021 peringkat bahagian Bintulu pada Jumaat, beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada semua mereka yang bertugas dalam mengekang penularan wabak berkenaan. Mengenai Hari Malaysia, Jack Aman yang juga residen bahagian Bintulu memberitahu sambutan hari bersejarah itu menjadi kemuncak sambutan Bulan Kebangsaan di Malaysia. Justru tegasnya adalah menjadi tanggungjawab rakyat Malaysia yang setia dan cintakan tanah air untuk terus mempertahankan keamanan, keharmonian dan kemajuan yang dikecapi selama ini. Seterusnya, sebanyak 4 buah klinik di Kapit kini dibuka sebagai pusat penilaian COVID-19 CAC. Antara klinik kesihatan itu adalah Klinik Kesihatan Kapit, Klinik Kesihatan Song, Klinik Kesihatan Sungai Asap dan Klinik Kesihatan Belaga. Sehubungan itu, penduduk sekitar yang ingin membuat pemeriksaan COVID-19 atau mereka yang telah disahkan positif tetapi belum diambil atau belum dihubungi oleh pihak pejabat kesihatan daerah boleh mengunjungi klinik yang terdekat atau menghubungi pejabat atau klinik kesihatan terdekat untuk tujuan bantuan. Dalam pada itu, pesakit yang diarahkan untuk kuarantin kendiri di rumah perlu harus mematuhi garis panduan SOP pengasingan yang telah ditetapkan dan boleh menghubungi CAC terdekat jika terdapat apa-apa yang diperlukan maupun nasihat dari CAC. Berikut menunjukkan masa operasi dan talian yang boleh dihubungi di 4 klinik kesihatan berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.